tidak membuang masa ataupun bagi mengisi kekosongan pada malam ini, marilah sama-sama kita teruskan dengan talaqi Al-Quran, iaitu kita akan melihat ataupun menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran insya-Allah pada malam ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, boleh mengambil ataupun boleh buka Quran dan lihat pada muka surat 293, muka surat 293, Suratul Kahfi, Surah Al-Kahfi, muka surat 293. Baik, jadi bermula pada malam ini sesi ataupun kuliah maghrib yang akan disampaikan oleh saya sendiri, iaitu pada setiap bulan insya-Allah kita akan masuk pada awal surah Al-Kahfi. Okey, jadi kita akan masuk sentuh pada surah Al-Kahfi, yang mana surah ini kita digalakkan ataupun dituntut untuk kita sama-sama membacanya di hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menyimak bacaan kita, yang mana ayat ke ayat dan juga satu persatu mudah-mudahan kita dapat lihat ataupun menyimak. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ataupun perbaiki bacaan kita dari semasa ke semasa, insya-Allah. Baik, Suratul Kahfi, iaitu ayat yang pertama. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sama-sama ikuti bacaan saya selepas saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tuan-tuan, boleh kuatkan suara ya, beramai-ramai, baca secara beramai-ramai, kuatkan suara, mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab. Bagi mereka yang tidak cukup nafas, ya, sesiapa yang gasnya tak berapa dan cukup, udara nafasnya tak berapa baik ataupun pendek, maka diberi keringanan, boleh berhenti pada kalimah Al-Kitab. Okey, Al-Kitab. Contoh, abdihil kitab, kemudian sambung walam yaj'al lahu 'iwaja. 1, 2, 3. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Okey, bagi mereka yang boleh menghabiskan satu ayat, ianya lebih baik, lebih baik. Okey, sambung. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okey, sekali lagi kita ulang pada ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyunzira ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okey, bagi mereka yang tidak cukup nafas boleh berhenti pada alladzina ya'maluna as-salihat. Okey, tadi kan kita ambil balik wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat. Berhenti di situ, kemudian perlu undur sedikit, ambil pada alladzina ya'maluna as-salihat. Okey, bagi mereka yang tidak cukup nafas. Baik. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Okey, baik. Lihat pada ayat yang pertama, alhamdulillahilladzi. Okey, kita akan mulakan kupas satu demi satu, yang mana mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil dan juga kesalahan-kesalahan besar di kalangan orang ramai yang melakukan. Baik. Alhamdulillah, pada perkataan atau kalimah alhamdu, di sini berlaku mungkin di kalangan kita tidaklah yang mana mungkin kita dah belajar asas ataupun basic Al-Quran, iaitu huruf-huruf yang ada qalqalah dan tidak ada qalqalah. Cuma berlaku di sini mereka yang membaca alham, jadi di situ berlaku kesalahan kecil. Kalau melantunkan, jika ada sesiapa yang membaca dengan lantunan lam alhamdulillah, maka di situ salah. Okay? Ianya bukan kesalahan besar, ianya kesalahan kecil. Walaupun kecil, baik ataupun lebih elok kita mengelakkan untuk kita sama-sama yang mana perbaiki dan orang yang belajar. Bagi kita yang belajar, jika kita melakukan kesalahan kecil, ianya dianggap aib. Okey, ianya dianggap aib ataupun segan atau malu di dalam kita membaca Al-Quran. Bagi mereka yang belajar, kalau melakukan kesalahan kecil, ianya dianggap aib ataupun macam kurang cantik lah,
kurang cantik ataupun boleh diistilahkan iaitu tidak sempurna atau slack dalam bacaan kita. Baik, maka di situ jika kita telah tahu ataupun yang mana di situ ada kesalahan, maka tinggalkan, jangan kita buat. Salah, perlulah dijelaskan lam tersebut. Okay, cuba Okay, Alhamdulillah sama dengan surah Al-Fatihah kan. Tuan-tuan puan-puan selalu baca surah Fatihah. Jadi kalimah Alhamdulillah ni sangat selalu kita jumpa dan jangan kita tersalah baca dengan melantunkan lam di situ. Baik, maka jelaskan saja Ada juga di sini membaca dengan tebal alif ataupun menebalkan lam. All bukannya all nipis. L-A-E-L Al-ha 1, 2, 3 Al-ha. Good. Kalau berlagu Al-ham, dia menebalkan lam tersebut, mematikan lam yang tebal, maka di situ berlaku salah juga, salah kecil, maka bacaannya kurang cantik. Jadi kita elakkan kesalahan-kesalahan kecil ni. Kerana apa? Berlaku kesalahan kecil di mana-mana tempat ataupun sering berlaku, menyebabkan ianya boleh mencacatkan ataupun menyebabkan ianya menjadi besar, kan? Kecil, kesalahan kecil, maka satu tahap nanti dia akan menyebabkan banyak kesalahan ataupun menyebabkan bacaan kita menjadi cacat. Baik. Okey, cantik kan? Alhamdulillah 1, 2, 3 Alhamdulillah. Okay, good. Al selesai, kemudian ha di dalam kalimah alhamdu ialah ha yang ha pedas ke ha garam, ha tebal? Ha pedas. Contoh kita memakan ataupun sesuatu yang pedas, kan? Sesuatu yang pedas, hangat. Jadi kita akan mengeluarkan udara yang lembut di situ, kan? Pedas. Jadi di sini juga ialah menggunakan ha yang pedas. Contoh, kita apabila membaca huruf ha ini, ada angin yang pedas keluar daripada rongga mulut kita. Jika tiada ataupun kurang ha tersebut, maka sebutan kita masih belum tepat. Okay, cuba ih, okay, cuba ha, hai, hu, ha, hi, hu, al-ha. Okey, jika berlaku al-ha, dia menukarkan pada ha tebal, maka di sini salah. Okey, perlulah membaca dengan ha nipis ataupun ha pedas, ha lembut. Di mana ha pedas, ianya terletak di kerongkong. Kerongkong ada 3 bahagian, atas, tengah, bawah. Maka ha pedas terletak di tengah-tengah, sama dengan huruf ain. Okey, cuba matikan ain. Ain di sini kadang-kadang kita ain di hidung, salah. Ain di kerongkong. Cuba okey, matikan ha. Okey, alhamdulillah 1, 2, 3 al-ha. Okey, tuan-tuan puan-puan, bacaan ha tersebut perlu lembut. Kalau masih berlaku keras, terdengar keras, maka di situ masih belum tepat.
masih belum betul bacaan kita, maka perlulah diulang ataupun perbaiki sehingga betul, supaya apa? Bacaan kita betul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab kita dituntut untuk belajar Al-Quran, tak kisah kita kecil atau besar, tua muda, sesiapa yang nak membaca Al-Quran perlulah membaca dengan betul. Bagaimana nak baca dengan betul? Perlu belajar. Baik. Okey, selesai al, kemudian ha nipis, kemudian masuk ke dalam mim mati. Perlu diizharkan. Di sini jangan melakukan dengung. Contoh ham. Okey, di kalangan kita mungkin tak berlaku lah, tetapi ada di kalangan orang ramai yang mendengungkan mim yang tiada syaddah ataupun yang mim yang tidak dengung, maka di sini ia berlaku dengung, maka salah. Contoh dia bacaannya dilamakan pada mim tersebut, mim mati tersebut, maka salah. Alhamdu, salah. Perlulah dijelaskan sahaja. Tutup mulut. Alhamdu. Cuba 1, 2, 3. Alhamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, good. Selesai. Alhamdu. Okay, dal berbaris depan, iaitu dhammah, kan? Dal berbaris depan, ada waw kecil atas dal tersebut, maka di sini perlulah dibaca dengan baris hadapan. Ramai yang membaca baris hadapan ataupun baris bawah dalam keadaan yang masih longgar ataupun masih kurang tepat. Kerana di sini baris ialah asas bacaan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membaca ataupun menjaga baris, maka bacaannya insya-Allah cantik. Contoh baris hadapan dhammah, keadaannya perlu muncung, bulatkan dua bibir. Contoh, buat sama-sama. U, bu, tu, su. Good. Apabila kita membaca dalam keadaan yang tidak berapa muncung, maka akan jadi di situ kelonggaran dhammah. Contoh o, bo, to. Okay. Contoh dalam bacaan ayat ni, alhamdulillah, kurang tepat, kurang cantik. Maka perlu dimuncungkan dengan baik, muncungkan sebulatnya. Alhamdu, gunakan perkataan Melayu du, jangan do. Kalau guna o, alhamdulillah, dolillah, kurang tepat. Okey, gunakan u, alhamdu. Okey, diulangi, alhamdulillahilladzi, 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi. Okay, good. Selesai alhamdu. Kemudian lillah, perkataan lillah, lam berbaris bawah, li. Okay, tadi kita dah sentuh baris depan. Sekarang kita pergi pada baris bawah. Baris bawah guna I, jangan guna i. Contoh li, li. Lebih tepat guna I. Contoh lilli, lillah. Kalau kita guna i, lillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Beza di situ, sangat-sangat beza. Maka jika kita menjaga keadaan baris atas, bawah, depan, insya-Allah bacaan kita cantik. Apabila kita lihat tentang baris, ianya sangat asas, sangat asas, yang mana sangat biasalah. Baris atas, bawah, depan. Cumanya orang yang mengambil berat tentang baris, menjaga sebutan baris atas, bawah dan hadapan, maka bacaannya akan cantik.
Okey, baik. Cantikkan baris bawah. Alhamdulillahilladzi. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi. Kalau bacaan bawahnya jadi serong ataupun tidak menggunakan ai, contoh begini, Alhamdulillahilladzi beza. Beza di situ, dan menggunakan huruf Melayu ai alladhi lebih tepat dan dicantikkan baris bawah. Okey, dan juga satunya apabila menyebut baris bawah, rahang bawah jatuh. Keadaan rahang bawah jatuh. Cuba i, bi, ti, mi, li. Seolah-olah ada sedikit macam senyuman lah. Bukan senyum banyak, bukan suruh senyum terus, tetapi sedikit macam senyum. So apabila rahang bawah jatuh, maka akan menempatkan, mencantikkan baris bawah kita. Li, bi, mi, cantik. Okey. Alhamdulillahilladzi anzala. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala. Okey. Lillah. Okey. Lillah pertama ialah baris bawah li, kemudian masuk ke dalam lam yang kedua, lam ada syaddah, baris atas lillah la. Okey, ada yang berlaku ia menebalkan lam berbaris atas, jadi bacaannya kurang tepat. Contoh alhamdulillah, lillah, kellah, la. Okay. Setiap huruf yang berbaris atas fathah, kedua-dua rahang terpisah, kedua-dua rahang buka. Contoh cuba ba, ta, sa, ja, ma, la, ka, na, wa, ya. Okey, baru cantik. Kalau kita mengikut slang ataupun logat al-Melayu, maka akan berlaku sedikit kesalahan ataupun tertebal. Contoh a, ba, ta. Kan dulu kita duk mengaji dengan guru kita, sebut a, ba, ta, kan. So jadi di situ saya bukan menyalahkan sesiapa, cumanya mungkin ketepatan menyebut sesuatu huruf ataupun menyebut baris, maka di situ belum tepat. Kadang-kadang ilmu guru-guru yang lama ataupun kata apa, penyampaian ilmu-ilmu sebelum-sebelum ini mungkin belum sampai, ataupun kata apa, ilmu yang tepat tersebut tidak didengari. Maka sekarang di zaman yang penuh dengan teknologi ataupun zaman yang orang kata dah maju ni, mudah untuk kita cari bagaimana sesuatu ilmu ataupun ilmu yang lebih kata apa, tepat. Maka di sini carilah bacaan ataupun ilmu yang tepat dan lebih baik. Okey. Okey, sebutannya perlulah dijaga, iaitu apabila baris atas kedua-dua rahang dibuka. Jika kita tidak buka, maka akan bunyi terbal. Contoh a, ba, ta. Contoh dalam bacaan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bacaan betul,
bacaan betul, cuma sebutan baris atas kurang tepat. Kurang tepat sebab apa? Dia apabila dia membesarkan semua huruf, membesarkan semua huruf sebutan baris fathah baris atas, maka di situ menyebabkan kurang cantik dan kurang tepat bacaannya. Maka di sini kita perlu perbaiki, menipiskan ataupun mencantikkan baris atas kita supaya tidak bunyi besar. Contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okay? Itu baris atas. Okey. Baik. Sama-sama cuba Alhamdulillahilladzi 1 2 3 Alhamdulillahilladzi. Okay, good. Lillahi, hi baris bawah, ingat baris bawah, rahang bawah jatuh macam senyum. Lillahi hillahilladzi, cuba lillahilladzi 1 2 3 lillahilladzi ladzi la ladzi. Good. Jangan bunyi lozi tak mau. Apabila tertebalkan baris atas fathah maka kurang cantik. Lillahilladzi, kemudian alladzi, zal berbaris awal, zal berbaris bawah, kemudian di sini huruf zal yang kecil itu kan, kemudian ada titik. Di sini apabila menyebut huruf zal, maka getaran zal sangat sedikit, kerana ia terletak pada huruf tha dan huruf dha. Contoh, ni gigi atas, lepas tu lidah di bawah pada gigi atas, gigi kacip, gigi kacip ataupun gigi arnab baris atas terkeluar sedikit di hujung tu, hujung lidah diletakkan pada bawah gigi atas. Contoh, cuba ramai-ramai. Letak dulu, letak pada gigi atas, bawah gigi atas. Okay, matikan. Il, ul. Kalau terdengar iz, banyak getaran, banyak lebah dia, maka salah huruf zal kita. Huruf zal yang kecil ni sangat sedikit dia punya getaran dia, sangat sedikit. Dia seolah-olah pelat Z lah. Siapa yang pelat Z? Contoh, dia sebut hey, Zakaria. Contoh, Zakaria, nama dia Zakaria kan, Haji Zakaria, tapi dia sebut Haji Zakaria. Dia pelat Z, maka di situ pelat Z ialah huruf zal kecil ni. Okey, siapa yang pelat S? Pelat S ialah sa. Okey, cuba sa, sisi, susu. Contoh kita dengar, hey, malas, sorang-sorang kan. Saya suka yang pelat S kan. Siapa pelat S sangat mahir menyebut huruf sa. Tetapi apabila menyebut huruf sin, maka dia ada masalah. Dia akan lemah pada sin. Okey, baik. Cuma kita nak jelaskan di sini ialah huruf zal berbaris bawah. Jika terdengar ataupun berbunyi begini, lillahillazi, salah. Sebab apa? Dia membaca dengan zai yang panjang tu, macam bentuk cili tu kan, bentuk ra tapi ada titik zai. Kalau yang besar zai, maka banyak getaran dia. Tetapi di sini zal yang kecil
sangat sedikit dan nipis. Cuba lillahilladzi ladzi 1 2 3 lillahilladzi ladzi. Good. Okay. Alhamdulillahilladzi anzala 1 2 3 alhamdulillahilladzi. Okay, good. Anzala. Okay, anzala. Hamzah bertemu dengan huruf nun. Okay, hamzah bertemu dengan huruf nun. Kemudian huruf zai. Apabila di sini nun mati bertemu dengan zai, maka berlakunya hukum ikhfa. Okay, berlakunya hukum ikhfa. Jadi segi ataupun mudah untuk kita nak fahamkan ikhfa, kita ambil istilah bersedia ataupun standby pada huruf selepasnya. Contoh di sini nun mati bertemu zai, maka standby dekat huruf zai. Okey. Sebab apa? Ramai yang membaca ikhfa. Ramai di kalangan kita apabila membaca Quran dan berjumpa dengan hukum ikhfa, bunyi semua sama, tak ada berubah pun. Bunyi nun mati bertemu zai, bertemu dengan kaf, bertemu dengan qaf. Nun mati bertemu dengan selain pada itu semua sama. Contoh di sini, alhamdulillahilladzi anzala. Kemudian pergi kepada kaf, angka. Pergi kepada qaf, angqa. Semua sama. Maka di situ berlaku kesalahan kecil kerana dia tidak membezakan sebutan ataupun bunyi ikhfa. Okey. Apabila seseorang bertemu ataupun membaca huruf yang mengandungi ikhfa ataupun berjumpa dengan hukum ikhfa, perlulah dia membezakan bunyi-bunyi tersebut. Okey. Di sini kita berjumpa ataupun nun mati berjumpa dengan zai, maka standby dekat zai. Okey, cuba. Lillahilladzi anzala 1 2 3 lillahilladzi anzala. Okey, anzala. Nun mati bertemu zai, standby dekat zai. Okey, cuba. Sebut za dulu. Za. Okey, kemudian keadaan nun standby nak sebut dekat zai. Di mana zai? Sa, za, sa. 3 huruf ni sama. Sa, sin, zai dengan sad. Apabila menyebut sin, zai dan sad, keadaan lidah tidak bergerak, dia letak di bawah dan hujung lidah menyentuh di bawah gigi sebelah dalam. Iaitu contoh. Cuba matikan sin. As, zai, az. Kemudian sad, as. Okey. Sekarang cuba masukkan ikhfa. Alladzi anzala 1 2 3 alladzi anzala. Lidah kita tu standby pada huruf zai. Sebab nak sebut zai kan lepas tu, nak sebut huruf zai, maka perlu bersedia ataupun standby pada huruf zai. Itulah yang dinamakan ikhfa, menyembunyikan sesuatu huruf ke dalam huruf yang lain. Maka kita ambil mudah, standby, nak sebut zai. Kalau terbunyi begini dengungnya, alladzi kurang tepat. Sebab apa? Apabila standby dekat zai, dia tidak akan bunyi begitu. Apabila bunyi begitu, seolah-olah dia pergi ke kaf.
Standby dekat kaf. Alladhi kita akan rasa lidah kita nak sebut zai. Alladhi anzala. 1, 2, 3. Alladhi anzala. Good. Okey, selesai ikhfa bagi zai, kemudian zala ala. Okey, dalam kalimah ni anzala ala semuanya berbaris atas. Jika berlaku tebal, berlaku tebal, contoh allazi anzala ala, maka kurang tepat bacaannya. Jaga baris atas kita, tuan-tuan puan-puan, jaga baris atas supaya bacaan cantik. Anzala ala, alladhi anzala ala abdihi alkitab. 1, 2, 3. Alladhi anzala ala abdihi alkitab. Okay, good. Anzala ala. Okay, ain dan lam tak ada masalah di sini, tiada kesalahan ataupun kupasan yang mendalam kerana dia berbaris atas sahaja. Sebut dengan baik baris atas a dan la. Ala. Okay, 2 harakat lam. Kemudian abdihi, ain berbaris atas, kemudian masuk ke dalam qalqalah ba. Qalqalah di sini ialah qalqalah sederhana di dalam pertengahan ayat. Okey, cuba abdi. Lembut tuan-tuan. Abdi. Kalau berlaku contoh anzala ala abdihi, tebal. Bacaan tersebut ditebalkan qalqalahnya walhal dia di tengah-tengah, maka kurang tepat. Kita kena ikut dia punya konsep. Tebal qalqalah yang tebal di mana, qalqalah yang sederhana kurang tebal di mana. Maka di sini ianya berlaku qalqalah di tengah-tengah ayat. Perlulah ambil konsep iaitu sederhana ataupun qalqalah kecil. Okey, cuba lagi. Anzala ala abdi, anzala ala abdi. Good. Okay, abdihil kitab. Okay, di baris bawah, hi baris bawah, kemudian dimatikan dengan lam. Lam dimatikan dengan lam iaitu ilham. Jelaskan lam tersebut. Abdihil kitab. Cuba abdi. Jika berlaku begini, anzala ala abdihil datangnya slang English kan, hell ke hell, hill ya. Baris bawah kita dah sebut tadi, baris bawah, rahang bawah jatuh seolah-olah macam senyum. Abdihil kitab. Cuba abdihil kitab. 1, 2, 3. Okay, good. Selesai. Kitaba, ki baris bawah, ki, kemudian ta baris atas, 2 harakat, ta, kitaba, nipis. Walam yaj'al lahu, wala, nipis, wala, walam ya. Okay, walam yaj'al lahu. Okay, jim qalqalah kecil juga, qalqalah sughra kecil di tengah-tengah. Walam yaj'a. Cuba walam yaj'a. Okay, good. Yaj'al lahu. Okay, ada 2 lam di situ, cumanya perlu dimasukkan pada lam kedua kerana ada syaddah. Okay, dan disebutkan lam berbaris atas. Walam yaj'al lahu. Cuba aiwaja. Okay, ai baris bawah, tekan betul-betul. Ai
Sebab apa? Takut terbunyi ai. Walam yaj'al lahu ai bukan ai wajah. Cuba ai wajah. Okey, kita azan dulu sekejap. Lepas tu kita tutup terus. Okey, jika dibaca contoh walam yaj'al lahu iwaja kurang tepat. Sebab apa? Dia tidak menjaga baris atas. Okey, cantik kan? Walam yaj'al lahu iwaja. Cuba 1 2 3. Walam yaj'al lahu iwaja. Okey, baik. Cukup. Kita ulang balik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab. ولم يجعل له عوجا. Sadaqallahul azim. Okay, baik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini, kita sama-sama dapat mendengar malam ini, Allah Subhanahu wa taala menerimanya insya-Allah. Amin. Kita sambung pada sesi akan datang pada ayat yang seterusnya insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.